Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut bahawa kita tidak boleh lari daripada masalah, kita pasti akan jumpa masalah, maka apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat ialah kita menghadapi masalah. Jangan takut menghadapi masalah. Yang kedua, jalan penyelesaian pada setiap masalah itu akan ada. Ada, jangan takut. Jadi insya-Allah kita akan berkongsi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah ini di dalam FB Live kita pada malam ni, insya-Allah. Terima kasih kepada Firayu Etika juga bersama dengan kita, HB Irsab, nampak segak Ustaz malam ni, segak ada makna tu. Mas Iqbal daripada Langkawi, Nur Siha Izzati, Nurzal, nampak lain Ustaz kan. Ida Lanida dari Singapura, alhamdulillah dapat mendengar dengan jelas. Alia Farihin, Muhammad Rizwan Ramli and 11 other people are watching with you, thank you. Kemudian Amirul Mukminin, Makcik Ramlah MK is watching with you. Fadli Maksyah juga sedang bersama dengan kita. Hasan Al-Basri dari Thailand juga sedang bersama dengan kita. Mahdi bin Ibrahim is watching from Seberang Jaya, line clear, terima kasih. Okay, Pucung Bandar Kirara, Acik Ros, Fidais Roselin, kurus nampak Ustaz. Kurus. Begitu juga Robiah Ustaz look macho lah with the sideburn and songkok tingginya. Thank you Robiah Muhammad Ishaq. Hajah Sabariah is watching. Taman Lapangan Jaya Ipoh juga bersama dengan kita. Terima kasih kepada yang bersama dengan kita, dan kita insya-Allah kita akan mulakan sesi kita ini. Baik, yang pertama, bila kita ada masalah, apa yang akan kita buat? Saya telah menjadi penceramah ni tuan-tuan bermula pada tahun 90. Terlibat dengan kekeluargaan, dengan parenting ini saya rasa lebih daripada 20 tahun. Ya, lebih daripada 20 tahun duk cerita bab keluarga saja. Maka rangkuman daripada orang yang datang duk mengadu pelbagai masalah ni, inilah yang saya terbitkan buku ni tuan-tuan, yang saya panggil sebagai Besar Sangat ke Masalahnya tu. Ni buku saya yang terbaru ni, saya tulis untuk menjawab pelbagai persoalan yang timbul di kalangan kita. Ada orang yang menghadapi pertama masalah kekeluargaan, masalah dengan suami. Peringkat awal romantik sangat, abang anja, bila dah benci babi sebutnya. Nampak masalah dengan keluarga, mula-mula dengan suami dulu. Ada yang menghadapi masalah suami panah baran. Bila saya tanya, tahu tak masa bertunang panah baran, tahu tak? Tahu. Habis tu kenapa kahwin? Dah tahu dah masa bertunang tu dia panah baran, tampar kita waktu bertunang, yang kahwin buat apa? Dia boleh jawab pula, Ustaz, love is blind. Blind. Sekali dia blind kita, blind terus jadi kasih selamat kita. Persoalan macam ini sebab tu pada akak-akak, abang-abang yang belum kahwin, tolong cari pasangan yang betul-betul. Sebab tu Islam membenarkan kepada kita proses bertunang. Di dalam proses bertunang itu kita perangai dia buruk ataupun tidak, perangai dia ni romantik ataupun tidak. Dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan kita bertunang tu, boleh kita perbetulkan mana yang tak betul. Kalau tengok dalam masa itu tak betul juga, tak nak berubah juga, putus je lah tunang tu. Buat apa kita kahwin dengan tunang kita ni yang akan menyusahkan kita? Dulu mak kita tak pernah cubit telinga, tak pernah tampar, hari ni dapat suami dipijaknya kita. Fikir elok-elok sikit kau, anda mampu mengubahnya. Ada orang yang menghadapi masalah dengan isteri. Allah, isteri ni mulut udah macam beretih, digorengnya papa. Rio rendah. Dia tidur tu baru diam dalam rumah tu. Lambat balik bising, cepat balik bising, tak balik langsung lagi bising. Aduh. Ada orang yang menghadapi masalah dengan mak mertua, bapa mertua, duk perang dingin dengan pak mertua, dengan mak mertua. Ya, duk tak setuju saja dengan mak mertua ni. Mak mertua datang, dia cebiknya bibir dia. Datang, asyik mak awak je datang. Mak kita bila nak datang, mak awak je datang.
Bergaduh saja-saja tuan-tuan. Ada yang menghadapi masalah dengan biras. Ada ipar, kakak ipar, abang ipar. Masalah saja tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? Sebab itu pendekatan agama sangat-sangat diperlukan, dan pendekatan agama sahajalah yang relevan menyelesaikan masalah ini. Pertama, yang bagi yang belum kahwin, saya nasihatkan supaya pilihlah pasangan yang bagus. Yang bukan setakat cantik, handsome, keturunannya baik, gajinya ada, rumah ada, motosikal Y3 suku pun ada. Janganlah nampak benda tu saja. Tengoklah agamanya. Boleh tak bimbing kita, boleh tak jaga kita. Okey, agama nombor satu. Dan kalau kita dah kahwin sekarang, masalah apa yang kita hadapi sekarang ni? Masalah macam ni, jawapan dia senang. Cuba tanya, suami ni semayang tak? Isteri semayang tak? Tu je soalan dia. Yang saya jumpa banyak ni tuan-tuan, ialah kebanyakannya ialah tidak semayang. Suami tak semayang, isteri tak semayang, semayang pula celan-celup. Maka bila tak solat itu, habislah. Bahagia macam mana pun tak seronok rumah tangga tadi. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tolong semayang. Ya, tolong jaga semayang. Mudah-mudahan bila suami semayang, isteri semayang, insya-Allah. Yang kedua yang kita kena lihat ialah setakat mana penguasaan ilmu agama dan pengamalan ilmu agama tu. Kadang-kadang isteri seorang yang minat mengaji, isteri seorang yang suka menuntut ilmu, suami asyik main burung, mikak burung, mancing sana sini, ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, dia tak tahu tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri. Sebab tu kita kena cari jalan macam mana supaya rumah kita, di dalam rumah kita, isi rumah kita ada benda-benda ilmiah. Ya, kadang-kadang asyik duk menghadap Facebook, duk menghadap televisyen, tapi tak nak menghadap kitab, tak nak menghadap ilmu, menghadap tok-tok guru dan sebagainya. Mesti ada satu pendekatan agama. Yang ketiganya ialah bila kita dah berkahwin, masing-masinglah melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Suami tanggungjawab masing-masing boleh selesai. Isteri selesaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri. InsyaAllah selesai. Kalau dah tak boleh selesai juga, dah panggil mak bapak bincang, tak mau mengadu pejabat agama, tak mau ada apa semua, tak mau, besar sangat ke masalah dia? Tak ada besar. Kalau dah tak boleh selesai, cerai je lah. Ada orang yang sebut, Ustaz, saya tak nak cerai. Oh, kalau tak nak cerai, sabarlah. Tapi saya dah tak boleh sabar, Ustaz. Oh, kalau tak boleh sabar, cerai lah. Saya tak nak jadi janda, Ustaz. Oh, kalau gitu, sabar lah. Saya dah tak tahan dah, Ustaz. Kejap sabar, kejap tak sabar, kejap sabar, kejap tak sabar. Cerai bukannya jahat. Cerai itu menyelesaikan masalah. Berapa ramai yang lepas bercerai jadi baik? Berapa ramai yang lepas bercerai, duk menung, aduh, ingat pula dekat dia. Yang si perempuan pun ingat pula kat si abang tu. Dia pun teringat, kalau gitu rujuklah balik. Berapa ramai yang bila rujuk balik sekarang menjadi lebih baik daripada waktu belum bercerai. Jadi lebih romantik sekarang. Sebab dia dah rasa dah macam mana bahananya duduk seorang-seorang. Dia dah rasa dah macam mana susahnya tak ada isteri, susahnya tak ada suami. Tak apalah, buruk-buruk suami pun tak apalah, banyak lagi baik dia. Tak apalah, buruk-buruk isteri pun tak apalah, ada banyak lagi kebaikan isteri. Lupakan yang tak elok tadi dan kita ambil yang elok, insya-Allah. Dan berapa banyak manusia yang selepas bercerai, dia kahwin dengan orang lain, dan dia dapat suami yang lain, dan suami yang baru ini lebih baik daripada bekas suami dia yang pertama. Nampak tak tuan-tuan hikmah dia? Sebab itu jangan kita merasakan bahawa yang merasakan bahawa bercerai ni kadang-kadang tak elok. Ya, tak elok kalau tanpa sebab. Bercerai dengan sebab menzalimi, dizalimi. Dia cerai dengan keadaan yang zalim. Yang tu yang kita tak nak. Tetapi ada kadang-kadangnya cerai itu
menjadikan kita mendapat jodoh yang lebih baik, ataupun kadang-kadang seorang itu menjadikan kita lebih baik daripada berdua. Di situ hikmah dia pula. Sendiri aku berjalan, tiada teman, tiada kawan, tiada apa semua boleh buat. Sendiri kadang menyiksa, kerana tiada teman bicara. Kadang-kadang sendiri juga membawa bahagia. Kadang-kadang menyiksa, kadang-kadang membawa kepada kebahagiaan. Terima kasih kepada semua yang sedang sibuk menghantar mesej, menghantar pesanan macam-macam ni, daripada Siti Azlilawati dari Pendang, Kedah, line clear walaupun hujan lebat sekarang. Azura dari Kota Belud, Sabah, clear. Bandar Sangwi, line clear. Azrina Mustafa Al-Bakri, Ramlah Ismail, Azizi Arifin is watching sekarang ini. Hari dari Kuching, Sarawak juga clear sangat-sangat. Fuziah Abdul dari Ulu Kinta juga. Daripada Muhammad Nazman, Haji Hud, Sideburn, Jason King, thank you. Rahayu Mahmud, assalam dari Singapura. Yang kedua daripada Retian Yusof, takut tengok Sideburn Ustaz. Aduh. Nabilah Nawawi daripada Kota Baru, join. Suhaimi Sabu, Sendayan Red Zone COVID-19, clear tapi takut. Jadi buat Suhaimi Sabu duduk diam-diam di rumah, ya, patuhi perintah kawalan pergerakan. Daripada Nur Syahidah Bintulu juga clear, alhamdulillah, terima kasih. Di Sungai Bakap, Pulau Pinang, Siti Halizawati, kedengaran guruh di langit menandakan hujan akan turun lagi. Terima kasih kepada semua yang datang. Kamisah Kemi, alhamdulillah, selamat menonton bersama keluarga. Lain teman sihat dan ceria. Macam mana nak selesaikan hutang selepas ini? Nuriza Abu Bakar, top fan, nampak berseri lagi malam ni walaupun kena pantang. Kena pantang kan.